Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله رب العالمين. Dua suara tak? Ada suara tak? Mulai. Kita tengok Okay, ada FB. Okay tak suara? Tolong respon. Ada. Alhamdulillah, kita sambung pada kali ini pada perbincangan hadis hasan. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-hasanu, al-hasan. Apa hadis hasan? Hadis yang elok. Hadis sahih tersebut dah. Apa dia syarat dia? 5 syarat sahih. Abdul Rahman. Tengok pula. 5 je. Tak ingat. Ittisalus sanad. Adalatul rawi. Tamamud dhab. Adamu syuzuz. Betul? Adamul illah. 5 je. Tak boleh ingat kau. Tak ingat tak boleh makan. Ya. Itu as-sahih. Al-hasan lughatan, hasan pada bahasa, ma tashtahihin nafsu, perkara yang menginginakannya oleh jiwa, oleh diri. Benda hak diri nak, perkara yang kita nak. Tu hasan, benda elok lah pada bahasa. Benda elok ni memang jiwa kita, diri kita nak. Comel, elok. Wastilahan, pada istilah, ini. Huwal hadithul ladhi ittasala sanaduhu binaqlil adli alladhi qalla dhabtuhu an darajatil sahihi wa khala minasyudzuzi wal illati bisyurutihil khamsah, dengan syarat-syaratnya yang 5. Fa bisyurutihil khamsah. Ya. Habis. Fa bisyurutihi al khamsah. Jadi yang pertama ittisalus sanad, yang kedua adalatul rawi, yang ketiga ialah dhabtu ar-rawi. Kita tengoklah, kita berhenti terang dulu. Apa makna pada istilah hadis hasan? Ialah hadis alladhi tasala sanaduhu. Bersambung sanad. Nampak dah situ? Ada syarat bersambung sanad. Binaqlil adli, dengan dinukilkan oleh rawi yang adil. Al-adl ay adl, ar-rawi al-adl. Rawi yang adil. Tapi alladhi qalla dhabtuhu, adil tu tapi dia kurang dhabit sikit. Dhabt tu makna ingatan yang kemah. Dia ni kurang sikit lah. Ingat juga, bukan pelupa. Kalau lupa mukhtalif, orang yang banyak silap tu. Ni darjat ingat dia tu ada sikit lah, tak sama dengan darjat rawi bagi hadis sahih. Qalla dhabtuhu, kurang dhabit dia an darajatis sahih, daripada darjat sahih. Jadi tak samalah. Orang ni dhabit sungguh ni. Ni dhabit juga tapi kurang sikit. Wa khala minasyudzuzi wal illah, dan sunyi daripada kepelikan dan juga illah, penyakit dalam hadis, sanad hadis ataupun illah pada matan ataupun sanad hadis. Jadi dia tidak ada syuzuz dan tidak ada illah. Fa bi syurutihi khamsatun, maka dengan syarat-syaratnya ada 5 lah. Syarat hadis hasan ni 5 juga.
Al-awwal ittisalus sanad. Sanad mesti bersambung. Yang kedua adalatul rawi. Adil rawi. Yang ketiga dhabtur rawi. Rawi mesti dhabit. Rawi yang ingat, yang teliti ingatan dia. Wal muradu an yakuna dhabtuhu aqalla. Yang dimaksudkan sini dhabit rawi itu kurang min rawi sahih. Kurang daripada rawi hadis sahih. Ai apa maksud dia? Khafifad dhabti. Dia itu ringan dhabit dia. Dhabit dia tak sedhabit yang rawi bagi hadis-hadis yang sahih. Masih kena dhabit. Bukan tidak dhabit rawi tu mesti rawi yang dhabit. Bukan rawi yang banyak silap, tapi keingatan dan juga dhabit dia tu tidak sama dengan rawi bagi hadis yang sahih. Okey. Yang keempat khuluwuhu. Tulis bagi khuluwuhu. Khuluwuhu minasyudzuzi. Sunyi daripada kesyudzuzan. Syudzuz ni makna pelik. Tak ada hafal hadis tidak ada yang kejanggalan atau pelik di situ. Dia akan sebenarnya ada istilah syudzuz ni dalam hadis dia ada maksud dia lah. Jadi tak ada masalah pada hadis itu wa khuluwuhu, dan sunyi dia daripada illah pada hadis. Hadis tidak ada illah, tak ada penyakit. Jadi itu samalah juga dengan syarat hadis sahih. Cuma rawi itu tidak seumpama rawi bagi hadis yang sahih. Dia kurang sikit pada dhabit dia. Fa'ulima, maka diketahui bihadza dengan ini, anna syurutal hasani, bahawa syarat hadis hasan mithlu syurutis sahih, seumpama syarat hadis sahih, fima ada asyartas thalith, pada yang selain syarat ketiga. Selain syarat ketiga. Ketiga tu hadis sahih dhabtun tamamud dhabti. Hak ni khafifad dhabti. Gitu. Jadi pada hadis sahih disyaratkan tamamud dhabti. Pada hadis hasan khafifad dhabti. Dhabit dia tu kurang sikit. Apa dia yang bezanya? Wa huwa dhabtu, pada masalah dhabit. Fa innahu fi sahih yushtaratu, disyaratkan pada hadis yang sahih an yakuna fi martabatil ulya, dhabit itu pada darjat yang tertinggi. Wa amma fil hasani, adapun pada hadis hasan, fa innahu la yushtaratu dzalika, tidak disyaratkan demikian, bal yaktafi bi khiffati ad-dhabti, tapi memada dengan ringan dhabit dia tu. Yang tadi sahih tamam ad-dhabti. Dah. Yang ni dhabit khafif ataupun khifatu dhabti. Ringan dhabit dia tu. Tak sama macam sahih. Contoh dia, misaluhu hadithu Muhammad ibn Amr ibn Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala. Hadis yang diriwayatkan Muhammad bin Amr bin Alqamah daripada Abi Salamah daripada Abu Hurairah. Tengok Syekh kata, fa Muhammad bin Amr hadha Ibn Alqamah ni masyhurun bisidqi, masyhur dia dengan benar, walaisa fi ghayatil hifzi, tapi tidak pada sehabis-habis ingat. Nampak? Dia masyhur, dia cakap ni benar, orang yang benar, orang dipercayai, tapi pada masalah hafalan, masalah dhabit, tidaklah maknanya seumpama rawi-rawi sahih. Wa hukmuhu, hukumnya. Jadi maknanya dhabit orang zaman dulu lain kok. Kita ni khifatul dhab pun tak. Orang cerita lain, dia cakap lain. Kita ceritanya gini, dia ubah-ubah pula. Zaman dulu makna dhabit benar-benar tu tak gugur satu haraf pun tak gugur. Satu kalimah, apatah lagi satu kalimah. Wa hukmuhu, hukumnya apa? Huwa mithlus sahih. Hukumnya seumpama hadis sahih lah. Dia termasuk daripada hadis makbul lah. Pilih ihtijaji, pada berhujah, wal amali bihi. Okay. Jadi pada masalah ni dua lah. Al-ihtijaj, berhujah. Yang kedua al-amal.
Ihtijah ni biasanya pada masalah pendalilan. Penting apabila benda itu kita nak sabitkan pendalilan dan juga nak lawan bagi perkataan lawan, maka perlu kepada hadis yang kuat lah untuk nak tolak pandangan yang menyalahi. Jadi hadis hasan sama macam hadis sahih. Orang guna untuk berhujah dan wajib untuk beramal dengan dia. Wa in kana dunahu fil quwwah, walaupun hadis hasan ni dunahu, kurang daripada sahih, fil quwwah, pada kekuatan. Walihadza, dari kerana ini, yuqaddamu alaihi sahihu inda ta'arudi, dari kerana ini didahulukan hadis yang sahih ketika bertentangan. Kalau ada dua hadis, hadis sahih dengan hadis hasan, ni benda yang maklum lah ke lah. Ada antara hadis sahih dan hasan. Sahih kata lain, hasan kata lain. Jadi didahulukan hadis sahih dulu. Kerana apa? Kerana dia lagi kuat. Kalau berlaku ta'arud, itu pun ini secara mudah lah. Kalau ikutnya dari segi usul fiqh, dia tak mesti takdim. Takdim ni makna kita beramal dengan salah satu. Bahkan sebelum takdim di sisi ulama usul tu kena al-jam'u dulu. Tak, di sisi kita, usul di sisi mazhab kita, kalau boleh jam'un, menghimpunkan. Kalau boleh beramal hadis hasan dengan hadis sahih sekali. Jadi ta'arud tu ta'arud pada zahir. Ta'arud pada zahir. Kalau berlaku, A kata macam hadis sahih kata A, hadis hasan kata B, contoh. Boleh tak kita nak gabungkan kedua-dua ni dengan maksud kita beramal dengan kedua-duanya? Kita panggil dengan jalan al-jam'u. Jamak, kita himpun dulu. Mungkin dalam situasi ni, makna hadis hasan menceritakan dalam situasi macam ni. Hadis sahih menceritakan situasi yang berbeza. Makna kita beramal dua-dua, bukan kita dahulukan dan tolak yang satu. Bukan. Jadi kena dahulukan al-jam'u dulu. Di sisi usul fiqhnya begitulah di sisi kita. Jadi ini secara umum lah. Kalau bertentangan yang tak boleh nak jamak, maka kena dahulukan hadis sahih, maka dibelakangkan hadis hasan. Li'annahu a'la minhu rutbatan, kerana dia lebih tinggi daripada hadis hasan dari segi rutbah, kedudukan. Idzil hasanu qas terima kasih. Okey. Dia kata sini idzil hasan, kerana hadis hasan ini qasurat rijaluhu an rijalil hasan. Ada tak baris tak? Tak ada. Dia kata ada baris. Siapa pakar tu? Tak ada. Qasurat, kuranglah. Kurang. Rijaluhu, oleh rawi-rawi. Rijal ni makna rawi. Rawi bagi hadis hasan kurang an rijalis sahih. Kurang daripada rijal, rawi-rawi hadis yang sahih. Rawi-rawi hadis yang sahih. Jadi kerana itu didahulukan hadis sahih dulu. Dua. Dua kan. Seperti itu lah. Okey. Jadi qasarat naqasa. Qasara. Jadi qasarat. As-sahmu. Qasura
Makna pendek. Pendek, sempit. Qasarat rijaluhu. Mana? Qasurat. Baca qasurat. Memang biasa dengar qasurat lah. Kalau hak biasa pun, hak dengar banyaknya baca qasurat lah. Qasurat. Boleh lah maksa qasurat. Qasarat dengan makna naqasa. Qasurat. Boleh tak kot? Boleh. Qasurat rijalu. Macam kita baca tadi lah. An rijalis sahih. Jadi tidak sama, kurang rawi-rawinya daripada rawi hadis sahih fil hifzi, pada ingatan dan juga kedhabit. Amma rijalus sahih, adapun rawi bagi hadis sahih, fahum fi ghayatil al-hifzi, maka mereka pada penghabisan, pada sehabis-habis ingat dan juga dhabit. Jadi itulah dia nak terang sajalah hak tadi Okey. Kemudian kata muallif rahimahullah, Abi Al-Hasan, mudah-mudah je ni nak terang je istilah ad-dhaif. Apa itu ad-dhaif? Ad-dhaif lughatan min ad-dha'fi, dengan dhammah dha, du'fi ataupun dha'fi. Min ba'di dha'fin quwwatan, la, alladhi akhrajakum min ba'di quwwatin dha'fa, min ba'di quwwatin. Dalam Quran pun dua-dua boleh. Dalam riwayat kita, dha'fin dengan dhu'fin. Dha'fin dan juga dhu'fin. Mana ayat tu? Quwwatin dha'fan wa syaibah. Allahul ladzi khalaqakum. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah. Surah Rum. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Boleh baca min dha'fin, boleh baca. Bila baca dha'fin, dha'fin belaka. Bila baca dhu'fin, dhu'fin belaka. Ini riwayat Affah ni. Riwayat dalam riwayat Hafaz an Asim gitulah. Tariq min an tariq Syatibiyah. Min dha'fin atau min dhu'fin. Dah. Okey. Bi dhammi dha, baca dhammah dha, wal fathiha, dan baca fathah boleh ke. Diddul quwwah, lawan bagi kuat. Lawan bagi kuat. Wastilahan, dan pada istilah, huwal hadithul ladzi lam tajtami', hadis yang tidak terhimpun, fihi, padanya, sifatus sahih, sifat hadis sahih, wala sifatu al-hasan, dan tidak ada padanya sifat hadis hasan. Yang tak ada sifat hadis sahih dan tidak ada sifat hadis hasan. Wa yuqalu lahu, dan dipanggilkan al-mardud, hadis yang ditolak. Hadis yang ditolak. Okey. Jadi tolak tu apa? Panggilan saja. Pada masalah beramal tu ada syarat-syarat. Ada tafsir dia, ada huraian dia. Tapi panggilan hadis dhaif juga dia panggil hadis mardud lah. Wa mithaluhu, misalnya hadis anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddaa, Nabi berwuduk, wa masaha ala jawrabaini, dan Nabi sapu atas dua stokennya. Nabi sapu atas dua stokennya. Jawrab ni stoken. Nabi sapu stoken. Hadis apa ni? Rawahu Abu Dawud. Rawah Abu Dawud. Ada siapa ada buku kitab Abu Dawud? Tengok belakang ke depan ni kata. Ni masuk tak hadis yang Abu Dawud kata kullu ma fi hadha alaihi al-amal ulama illa hadis. Rasa dua ke tiga hadis yang Abu Dawud istisna dalam tu. Abu Dawud saya tengok. Tirmizi.
Tirmizi ada ke? Abu Daud ada tak? Saya tengok. Akhir dia ataupun muqaddimah. Makna banyak dalil fiqh daripada kitab Abu Daud lah. Dalil-dalil fiqh kebanyakannya dalam Sunan Abu Daud. Dalam Sunan Abu Daud. Sebab itu bacaan fiqh bersama Sunan Abu Daud ni sangat membantulah. Sebab dia akan membawa kita kepada asal bagi hukum. Abu Daud je tengok Kalau dia dok kata dhaif, semuanya pakai. Tirmizi kata. Ni ada kak riwayat Tirmizi ada kak? Apa dia? Di Tirmizi tu benda tu Jamu tahu sebab dengan dua tu lah. Jamu al-jam'u biduni sabab satu, kedua bunuh hukuman hudud bunuh bagi peminum arak bila dia buat banyak kali. Dua tu dia khabar. Ada Abu Daud dah sebut. Hadis tak komentar makna hadis sahih lah. Boleh buat amal. Okay. Jadi tak ada sini ada apalah. Okay, dalam hadis ni Abu Daud ada komentar tak? Tengok tu. Okay. Hadis ini riwayat Abu Daud Tirmizi. Kata Syekh Said Ala Muhammad Ali Al-Maliki, "Fahadha dha'ifun." Hadis bahawa Nabi SAW sapu di atas token ni, hadis ni dhaif. Kenapa? Kerana hadis ni rawinya li'annahu yurwa, diriwayatkan an Abi Qais Al-Audi atau Al-Audi, diriwayatkan daripada Abi Qais Al-Audi. Betul? Baris itu Nawawi ada bagi tak? Wa huwa dhaif, yang mana Abi Qais ini dia seorang yang dhaif. Dia seorang dhaif. Dia tak terang panjang ni. Jadi isunya bahawa ini dipanggil sebagai hadis yang syaz. Sebab apa? Sebab mukhalafatu ataupun hadis munkar. Kalau hadis syaz tu mukhalafatu thiqah liman huwa awthaq minhu, itu syaz. Hadis itu menyalahi orang lain yang lebih siqah daripadanya yang meriwayatkan demikian. Dalam masalah sapu atas khuf, kebanyakan rawi yang meriwayatkan hadis menyatakan Nabi sapu atas khuf. Tiba-tiba mari riwayat. Dalam riwayat ini Abi Qais mengatakan Nabi sapu atas tokeng. Maka riwayat yang sapu atas tokeng ini menyalahi riwayat-riwayat rawi-rawi yang lebih kuat daripadanya, yang lebih sahih daripadanya, yang mengatakan bukan atas tokeng tapi atas khuf. Berbeza tak? Memang berbeza lah. Sebab sifat stoken dan sifat khuf itu berbeza. Maka bila begitu, ulama ada yang cuba nak gabungkan. Maka yang mengatakan boleh sapu atas stoken kalau stoken itu sifatnya macam khuf, tebal dan boleh bawa jalan. Maknanya stoken tebal lah kita kata. Tebal boleh bawa jalan. Pendek kata bukan stoken macam kita ni lah. Sebab stoken kita memang tak boleh untuk berjalan. Tidak mampu untuk tatabu'un mashi, tidak mampu untuk berterus berjalan di atasnya. Maka bila begitu, dalam penilaian hadis, ulama letakkan tak beramal dengan hadis ini. Kalau yang mengatakan sahih pun atau menerima, mentakwilkan dengan jawrab
yang bersifat dengan sifat khuf. Sifat dengan sifat khuf. Boleh? Tapi kita nampak negara-negara siapa kok? Mana? Yamuk ah? Kat Yamuk siapa kok? Apa berlaku kok? Budak Melayu? Tak ikut? Tak ada ikut? Ha, tak patut bau kau. Ha? Ni mana? Komentar Abu Daud tentang hadis ni. قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث لأن معروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين. قال أبو داود وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على جوربين وليس بمتصل. Ini bukan متصل. Jadi tak sama sanad dah. Dhaif dah. Wala bil qawi dan tidak kuat. Qala Abu Dawud wa masaha ala jawrabaini Ali bin Abi Talib wa Ibn Mas'ud wal Barra' bin Azib wa Anas bin Malik wa Abu Umamah wa Sahl bin Sa'd wa Amr bin Huraith wa ruya dhalika an Umar bin Khattab wa Ibn Abbas. Jadi tengok tu. Jadi isu ni rawi sama tak? Rawi sama rawi sama. Jadi di sini apabila penilaian kepada hadis membawa kepada hukum fiqh. Sebab itulah kita tak boleh tengok pada zahir sajalah. Tengok pada zahir hadis tu saja. Kena tengok dengan hadis-hadis lain. Hadisul bab, hadis yang berkait secara dalam bab itu, hadis-hadis yang semua dalam bab tu kena nilai belaka. Kena nilai belaka. Barulah boleh datang dengan hukum yang tepat. Jadi siapa yang nilai ni? Ini ulama fiqh lah. Ulama fiqh lah. Mereka bukan semata-mata buat hukum tu berdasarkan fikiran, tapi berdasarkan hadis. Nah, hadis pula bukan hadis sahih saja dinilai. Hadis-hadis luar sahihain pun dinilai juga. Sebab itu nak ambil hukum fiqh ni, cara selamat ialah daripada kitab fiqh lah. Dari kitab fiqh. Okay. Ada sini orang ngajar fiqh melalui kitab hadis tau. Kalau hadis ahkam ni tahan. Hadis ahkam. Ni ngaji kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ngajar fiqh. Tak ada ketemu ah? Ada. Pernah jumpa? Jadi akan jadi macam mana apabila seseorang itu tidak mempunyai malakah fiqhiyah dan tidak mulim bil furu'i wal usuli mazhab. Bila baca fiqh dia akan takwil sendiri. Dia tidak akan mampu mengeluarkan hukum daripada hadis sebagaimana yang ulama mazhab keluarkan. Okay. Lepas tu duk tuduh orang ngaji fiqh ni duk ngaji hadis. Dituduh orang mengaji fiqh tidak mengaji hadis. Tak betul lah gitu Banyak-banyak benda kalau kita lihat. Kalau dalam hukum fiqh, kalau kita tengok, tapi kitab-kitab ringkas fiqh memang tidak disebut dalil. Cari kitab lebih besar lah. Kitab yang mutawwalat, kitab-kitab yang mabsut, yang panjang-panjang. Tengok dalam majmuk dah. Dalam majmuk Imam Nawawi, dalam perbahasan setuh batal air semayang lelaki puang, bab air, bab wuduk semua sekali. Tengok macam mana dia bahaskan dari segi kedudukan hadis, kekuatan hadis, makna hadis. Kita akan nampak bahawa keputusan atau hukum yang ulama letak dalam fiqh tu bukan semata-mata menilai satu aspek dan satu hadis saja. Mereka menilai daripada banyak hadis. Yang ni yang tidak ada bagi orang yang baca kitab hadis terus nak keluarkan hukum fiqh dalam keadaan dia bukan orang yang layak. Aqsamuhu, dan pembahagiannya. Pembahagian apa ni? Pembahagian apa ni? Hadis dhaif. Ikhtalafa al-ulama fi taqsimihi. Telah khilaf para ulama fi taqsimihi, pada pembahagian hadis dhaif. Wa awsalahu ba'duhum, dan telah menghinggakan, awsalahu membilang, hinggakan ila wahidin wa thamanina qisman, 81 bahagian. Wa ba'duhum ila tis'atin wa arba'ina, 49. Wa ba'duhum ila ithnaini wa arba'ina, 81. Banyaklah kategori atau cabang hadis dhaif ni. Sebab dhaif banyak aspek. Banyak aspek yang jadi dhaif tu. Walakin,
kullu hadhihi taqsimati, tetapi walakin kullu hadhihi taqsimati, semua pembahagian ini la tufidu ta'ila, tidak membawa faedah. Makna buat banyak-banyak pun tak ada faedah banyak lah. La tufidu ta'ila, tidak membara manfaat. Faqad qala Ibnu Hajar, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, inna dhalika ta'bun. Itu perbuatan benda, keletihan. Tak nak membahagi-bahagikan. Itu ialah satu bentuk ta'bun. Satu bentuk keletihan. Dia kata laisa wara'ahu aribun, yang tidak ada sebaliknya keperluan. Tidak ada laisa wara'ahu aribun, tidak ada di sebaliknya keperluan. Tak ada keperluan apa-apa. Okey. Laisa wara'ahu aribun, tidak ada di sebaliknya apa-apa keperluan. Okey. Nak baca dengan masdar pun boleh. Baca dengan masdar arabun. Arabun. Laisa wara'ahu arabun. Laisa wara'ahu arabun. Tak ada hajat, tak ada keperluan. Laisa wara'ahu arabun. Ala anna haula, bahawa sesungguhnya mereka, alladhi ikhtalafu, lagi pula mereka yang berikhtilaf, fi taqsimihi, pada pembahagiannya, lam yusammu lana min anwa'ihi, mereka tidak lam yusammu lana, mereka tidak menamakan bagi kita daripada jenis-jenisnya, illa qalila, kecuali sedikit. Lagi pula mereka yang kata sampai 81, 49, 42 ni tidak sebut daripada pembahagian tu kecuali sikit je. Walam yukhassisu, dan mereka tidak mengkhususkan likulli halatin, pada setiap keadaan, min halati dha'fi, daripada keadaan dha'if, isman muayyana, mereka tidak letak nama khusus pula. Walaupun dia kata banyak sebab pembahagian tu, mereka sebut bukan sebut semua. Dan sebab-sebab lain tu mereka tak letak nama. Jadi pembahagian sampai banyak 40 lebih tu maknanya tak ada manfaat sangatlah. Tak perlu pun. Okay. Hukmuhu, hukum hadis dhaif, al-hadithu dhaifu, hadis yang dhaif, la yajuzul ihtijaju bihi, tidak boleh berhujah dengannya, fil aqaidi, pada masalah akidah, wal ahkam, dan masalah hukum. Masalah akidah tak boleh kita nak guna dalil, nak berdalil. Masalah hukum pun tidak boleh. Hadis dhaif. Nak rak ataupun nak tolak pandangan-pandangan atau sesuatu tak boleh, tak kuat dia. Wa yajuzul amalu bihi, dan harus beramal, al-amalu bihi fil fadaili wat targhibi wat tarhib, pada masalah al-fadail, fadilat, kelebihan amalan, wat targhib, nak menggesa buat ibadat atau amalan tertentu, wat tarhib, nak memberi ketakutan, ancaman, jangan buat dosa ni gini, boleh. Wa dzikri al-manaqibi, dan pada masalah menyebut manaqib ni makna sifat-sifat terpuji. Contohnya hadis dhaif tentang fadilat sahabat, tentang sifat sahabat, sifat ni dan sifat tertentu, maka boleh pakai. Bi syurutin, dengan syarat-syarat, mufassalatin, yang telah dihuraikan, fi mawadhi'iha, pada tempatnya. Pada masalah al-amal bi hadithil dhaif, beramal dengan hadis dhaif. Jadi ada syaratnya lah. Jangan hadis tu syadidud dha'fi, jangan sangat dhaif sangat. Kemudian antara sangat dhaif tu jangan sampai tahap munkar. Kemudian mesti pada bab fadail, targhib dan tarhib, dan
tidak diiktikadkan benda tu sabit, adalah. Jadi ada beberapa syarat yang diletakkan berkaitan dengan tu. Bukan pada hukum, pada halal haram. Jadi kalau ikutnya kembali kepada syarat-syarat tadilah. Kembali pada syarat-syarat tadi. Okey. Habis. Okay. Jadi pembahagian pertama hadis makbul dengan mardud. Makbul sahih dengan hasan. Mardud dhaif. Kemudian kita tengok pada pembahagian yang lain pula. Tadi pembahagian dari segi mana? Dari segi kekuatan hadis tu. Mencukupi syarat sahih tidak. Sekarang ni tengok dari segi hadis marfu' ataupun tidak. Jadi istilah marfu' ni, dia ada regu je. Bahagian sahih, hasan, dhaif, satu pembahagian. Bahagian lain pula tengok dari segi marfu', mauquf, maqtu' dan seumpamanya. Seterusnya, al-marfu' huwal hadithu alladhi udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang dinisbahkan, disandar kepada Nabi, minal qauli, daripada perkataan Nabi, awil fi'li atau perbuatan, awil takri ataupun takrir. Nabi mengiyakan Nabi, pengakuan Nabi. Sawaun akana sanaduhu muttasilan, sama ada sanadnya muttasil, amla ataupun tidak. Marfu' ni hadis tu disandar kepada Nabi. Hadis itu sandar kepada Nabi. Makna Nabi kata, Nabi buat, Nabi ikrar. Tanpa kita ambil kira sanad muttasil ataupun tidak. Nampak? Jadi hadis marfu' makna dalam hadis itu dikata Nabi buat. Sampai kepada Nabi. Lepas tu tak tengok lagi rawi tu boleh jadi rawi bersama atau tidak. Penamaan marfu' tu dulu. Okey. Wasummiya, dan dinamakan wasummiya marfu'an. Hadis itu hadis marfu' lirtifa'ihi, kerana tertingginya, irtifa'i rutbatihi, tinggi darjatnya, biidafatihi, dengan disandarkan ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Fa idza qala sahabi, apabila sahabat tu kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadza, kalau sahabat tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata demikian, ataupun sahabat tu kata fa'ala kadza, Nabi SAW buat begini-begini, kana hadzal hadithu, maka adalah hadis ini marfu'an, namanya marfu'. Wa kadza law qala tabi'iyyu, begitulah juga kalau tabi'in kata, au tabi'ut tabi'in, atau tabi'i kata, au man ba'dahum, atau selepas pada mereka kata, Nabi kata, Nabi buat, dia sandar dalam lafaz hadis itu pada Nabi, maka hadisnya fa inna dzalika yusamma marfu'an, dinamakan marfu'. Dan marfu' ukurnya apa? Ukurnya bukan semua sahih belaka. Kita tengoklah cukup tak syarat sahih ataupun dia itu dhaif. Cuma dari segi penamaan hadis itu hadis marfu', sebab pada sebutan dalam lafaz hadis itu disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak ni? Boleh beza tak ni? Tak boleh beza. Boleh? Wa yadkhulu fi hadha at-ta'rif, maka masuklah dalam ta'rif ini, ta'rif hadis marfu' ini, al-muttasilu, fa'il bagi yadkhulu, muttasilu, wal musnadu, hadis yang muttasil, yang bersama sanad. Hadis bersama sanad hadis marfu'. Wal musnadu, hadis musnad, panggil hadis marfu'. Wa kullu ma la yushtaratu fihi al-ittisal, dan setiap hadis yang tidak disyaratkan bersambung tapi disandar pada Nabi, seperti kal mursal, seperti hadis mursal, wal mu'dal, dan hadis mu'dal. Nampak? Hadis mursal dan juga hadis mu'dal. Mu'dal ni yang putus. Yang putus. Nanti akan masuklah penerangan dia. Okay. Mana sini? Jadi kenapa di apa nama ni, dipanggilkan hadis marfu' juga? Sebab pada lafaz hadis itu ada sandaran pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu apa nama ni dipanggil sebagai hadis marfu' juga. Jadi masuk mursal. Mursal apa nama ni? Gugur sahabi kan? Gugur sahabat.
Tabi'in terus kata tabi'in. Kata Nabi berkata. Padahal mana nak tabi'in sempat dengan Nabi. Mesti dia ambil pada sahabat. Tak. Masa qata fihi sahabiyun. Itu mari mursal. Mu'dhal sanad yang terputus dua. Sanad yang terputus dua secara berturut. Nanti akan terang lagi lah. Okey. Maka tapi dalam sanad tu terus rawi kata Nabi. Macam mana? Ikutnya dua orang putus tu. Dua orang dah lebih lah dipanggil mu'dhal. Dua orang dah lebih putus. Bila putus macam mana dia sepak? Padahal dia lakoh. Dua orang. Tapi kerana sebab dia sebut Nabi kata, maka penamaan hadis itu dinamakan hadis marfu'. Hadis marfu'. Okey. Kemudian katanya wa yakhruju, maka keluar yakhruju al-mauqufu wal maqtu'u. Keluar hadis mauquf. Hadis mauquf. Keluar. Hadis mauquf tak masuk. Sebab hadis mauquf ni sampai ke sahabat je. Sampai kepada sahabat sahaja. Yang seterusnya keluar juga hadis maqtu'. Hadis maqtu'. Hadis maqtu' tu hadis yang sampai kepada apa? Sampai kepada tabi'in. Sampai kepada tabi'in. Itu hadis maqtu'. Okey. Maka di sini tak termasuklah. Sebab apa? Sebab pada hadis tersebut dia tidak sandar kepada Nabi, tapi terhenti kepada sahabat pada hadis mauquf. Sahabi. Ataupun terhenti kepada hadis apa nama ni? Maqtu'. Terhenti pada tabi'in. Terhenti pada tabi'in saja. Itu hadis maqtu'. Maka bila begitu tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Maka tidak dinamakan dia sebagai hadis marfu'. Ada nama hadis marfu'. Okey. Habis. Kemudian mana lagi sini? Samalah tabi'in tu paling kurang lah. Ataupun yang bawah pada tabi'in lagi pun dipanggil maqtu' lah. Dipanggil maqtu'. Okey. Kemudian katanya wa anwa'ur raf'i. Jenis-jenis rafa' tu. Hadis marfu' kan? Marfu' makna hadis yang diangkat sampai ke Nabi. Hadis yang sandar sampai kepada Nabi. Bagaimana penyandaran kepada Nabi itu? Anwa'ur raf'i. Jenis-jenis rafa'. Katanya al-awwalu raf'un tasrihiyun. Dia kata qisman. Ar-raf'u, sandaran angkat ke Nabi itu dua jenis. Pertamanya raf'un tasrihiyun, disandar secara sarih, secara jelas. Sarih itu makna jelas disebut. Wa huwa alladhi fihi qala Rasulullah. Yang mana pada hadis itu disebut qala Rasulullah. Makna khabar sungguh tu. Au an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alladhi taqaddama anifa, iaitu yang telah terdahulu sebentar tadi sebut. Al-thani raf'un hukmi. Raf'un hukmi ni tidak ada lafaz yang jelas sebut. Lafaz sarih tapi pada hukum rafa'. Apa dia? Raf'un hukmi. Makna angkat dan sandar tu pada hukum. Pada lafaz tidak disebut secara sarih. Wa huwa alladhi lam yusarrih, iaitu hadis yang tidak mentasrih, menyebut secara jelas fihi ar-rawi, oleh rawi. Rawi tidak sebut jelas biqaulihi qala Rasulullah. Rawi tak sebut qala Rasulullah, tak sebut jelas. Tapi pada hukum memang hak tu disandar kepada Nabi. Wa huwa anwa'un kathirah, dan hadis raf'un hukmi ni banyak. Jenis dia banyak.
Minha antaranya qaulus sahabi, perkataan sahabi, sahabat kata minas sunnati kadza wa kadza. Daripada sunnah ialah begiam-giam. Apa maksud daripada sunnah? Pada hukum bila sahabat kata daripada perbuatan sunnah, maknanya Nabi buat. Walaupun sahabat tak kata qala Rasulullah ataupun an Rasulillah. Itu dipanggil raf'un hukmi. Falahu hukmur raf'i. Maka hadis itu hukum rafa'. Hukum disandar dan diangkat kepada Nabi. Wa yusamma marfu'an hukman, dinamakan marfu' dari segi hukum. Okay. Hukmuhu, apa hukum hadis marfu'? Annahu qad yakunu sahihan. Kata hadis marfu' ini kadang-kadang ada sahih, wa qad yakunu hasanan, kadang-kadang hasan, wa qad yakunu dha'ifan, kadang-kadang dhaif. Jadi kita tak boleh nak hukum lagi semata-mata hadis tu marfu'. Contoh kita orang tu kata hadis ni hadis marfu'. Boleh beramal tak? Tak boleh hukum lagi. Kerana masalah beramal, berhujah bukan atas marfu' atau tidak marfu'. Ialah atas sahih tak sahih tu. Marfu' tu satu kelebihan lah, satu benda lah. Tapi nak beramal, nak guna atau nak berdalil, tengok pada hukum hadis itu. Sahih ke, dhaif ke, mardud dan seumpamanya. Okey. Boleh? Faham tak? Jadi kena betulkan balik atau faham istilah-istilah tu dan penggunaannya. Kemudian kata muallif rahimahullah, al-musnadu. Al-musnadu wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Musnad bukan musnid. Siapa nak ni? Bagi-bagi ada dua. Ambil sikit-sikit. Kita test kat mana yang lagi power. Nawi. Ambil. Tambah tak? Tambah. Aku dah minum. Untuk tidur lah. Nak boleh minum tak? Ambil dulu. Oh, panas lagi. Tapi bau tu tak? Panas lagi.